Soalan 9 ialah soalan kecerunan dan luas di bawah graf. Ini ialah bab tingkatan 5 dan bab ini akan masuk dalam kertas 2 bahagian A SPM. Kalau kita tengok graf yang kita ada ialah graf laju masa, dan kalau kita tengok juga dekat sini ada dua graf. Satu yang sengit ni, satu lagi yang naik, mendatar, lepas tu turun. Ada dua graf. Kalau kita tengok dekat soalan ni, dia ada bagi tahu graf RSTU mewakili zarah A. RSTU ialah A, dan graf MN ni itu ialah zarah B. Okey, kita ada dua graf yang mewakili dua zarah yang berbeza. Kita tengok soalan A. Soalan A dia tanya, nyatakan laju seragam dalam meter per saat zarah A. Okey, zarah A yang mana? Zarah A ialah yang RSTU, yang ini. Okey, sebelum itu kita kena faham apa maksud graf laju masa. Graf laju masa bermaksud, kalau kita tengok yang ini, yang MN ni, maksudnya dia makin lama makin laju, makin lama makin laju, makin lama makin laju, terus makin lama makin laju. Okey, itu kalau graf MN. Kalau graf RSTU, makin lama makin laju, makin lama makin laju, sampai sini dia maintain kelajuan dia. Sampai sini, sampai T ni, kelajuan dia semakin lama semakin menurun. Okey, itu maksud graf laju masa. Okey, soalan A. Soalan A dia tanya, nyatakan laju seragam zarah A. Zarah A yang RSTU tu, yang ini. Laju seragam ialah laju yang saya cakap tadi, yang dia maintain. Dekat mana dia maintain? Dia maintain dekat sinilah, yang mendatar ni. Okey, dia tanya laju. Berapa laju dia? Laju, tengok kat sinilah. Ni laju kan? Ni laju. Berapa tu? Laju dia ialah 21. Tak perlu kira pun. Kita dapat lihat daripada graf tu sendiri, dia mendatar dengan kelajuan 21. Maksudnya laju dia maintain sahaja 21. Okey, dapat jawapan. Tak perlu kira pun soalan A. Kecuali dia tanya berapakah masa. Okey, kalau dia tanya masa, maksudnya kita kena tengok masa lah kat sini. Masa maksudnya S sampai T, maksudnya 10 sampai 18. Berapa masa dia? Masa dia ialah 18 tolak 10, kita dapat 8 lah. Kalau dia tanya masa. Tapi dia tak tanya masa, dia tanya laju. Kalau laju tengok yang ini, 21. Okey, selesai untuk soalan A. Untuk soalan B, dia suruh kita kira kadar perubahan laju zarah A dalam 6 saat yang terakhir. Zarah A masih lagi sama macam soalan A, yang ini, RSTU. Tapi dia kata 6 saat yang terakhir. 6 saat yang terakhir maksudnya graf yang terakhir ni, yang TU ni. Macam mana saya tahu TU? Sebab 24 tolak 6 kita akan dapat 18. Ni beza di antara 18 dengan 24 ialah 6. Maksudnya 6 saat terakhir tu kawasan ni lah, kawasan ini sampai sini, iaitu graf TU. Okey, macam mana kita nak kira kadar perubahan laju untuk soalan B? Kadar perubahan laju kita boleh kira dengan laju bahagi dengan masa. Okey, laju bahagi dengan masa, kita tengok graf ni sahaja, TU sahaja. Kalau laju, maksudnya kita kena tengok tinggi dia lah. Kan, ni kan tinggi kan? Tinggi dia tu berapa? Tinggi dia ialah 21. Per dengan yang ini. Yang ini berapa ni? 24 tolak 18, kita dapat 6. Okey. Kalau kita tengok, graf kita ni menurun kan? Menurun maksudnya, laju dia semakin lama semakin menurun, semakin lama semakin menurun. Jadi kita letak negatif kat depan dia. Okey, kita akan dapat, kalau 21 per 6, 21 bahagi 6, kita dapat 3.5. Okey, kita dapat 3.5. So, ada negatif tadi. Negatif tu apa maksud dia? Negatif tu maksud dia menurun. Kelajuan dia semakin lama semakin menurun. Okey. Kalau kata kita nak kira satu lagi cara, kita boleh kira kecerunan.
Kecerunan tu maksudnya macam ni. Kita fokus pada titik ni, titik T. Titik T ni koordinat dia berapa? Ingat ini ialah paksi X, ini ialah paksi Y. Kalau yang X ialah 18, Y ialah 21. Ini koordinat yang pertama. Yang ujung ni, yang U ni, 24 ni ialah X. 24 duduk depan lah. Belakang ni ialah kosong. Jadi apa yang kita buat ialah kita cari kecerunan. Nak cari kecerunan Y tolak Y per X tolak X. Y yang belakang, X yang depan. So Y tolak Y, 21 tolak dengan kosong, 21 tolak kosong per dengan 18 tolak 24. 18 tolak dengan 24. Okey, Y tolak Y per X tolak X. Macam soalan garis lurus. Okey. Saya tekan kalkulator. Bracket per 21 tolak kosong per dengan 18 tolak 24. Okey. Saya dapat negatif 7/2. Negatif 7/2 tu sama juga dengan negatif 3.5. Okey. Jadi dapat negatif 3.5 sama dengan yang ini. Kan? Okey. Untuk soalan C, dia bagi tahu jarak yang dilalui oleh zarah B adalah sama dengan jarak yang dilalui oleh zarah A. Pertama sekali kita kena tahu graf yang kita ada ni ialah graf laju masa. Kita tak ada maklumat tentang jarak. Macam mana kita nak dapat jarak? Untuk graf laju masa, kita boleh dapat laju, kita boleh dapat masa. Tapi jarak, untuk dapat jarak, kita akan cari luas di bawah graf. Okey. Jadi, dia bagi tahu zarah A dengan zarah B sama kan? Jadi, kita cari dulu yang zarah A. Zarah A, yang ini R, S, T, U. Ada bentuk trapezium, segi 4 dengan segi 3. So, saya lukis dulu trapezium. Trapezium ni, kita tengok dia punya tinggi dia ialah, yang ini tinggi dia 21, tinggi yang pendek ni V. Ini V, ini 21. Dia punya tapak dia yang ini ialah 10. Okey. Trapezium ni selesai. Sekarang segi 4 pula. Saya lukis kat sebelah dia, segi 4. Segi 4 ni, tinggi dia ialah 21 kan? Ni tinggi dia 21. Tapak ni 8. Macam mana dapat 8? 18 tolak 10 dapat 8. Okey. Yang last sekali bentuk segitiga. Okey, segitiga ni segitiga ni tinggi dia ialah 21 juga kan, ni 21 ni, T ni tinggi dia 21. Saya tulis kat dalam. Takut ni keliru dengan yang sebelah tu. Dia punya tapak dia ni 24 tolak 18, saya dapat 6. Okey. Ini ialah untuk zarah RSTU. RSTU ialah zarah A. Okey. Yang sebelah lagi, saya buat yang segitiga ni pula, segitiga yang besar ni. Ini ialah zarah B, MN. MN ialah zarah B. Okey. Tinggi dia berapa? MN ni, tinggi dia ni 36. Dia punya tapak dia ni, ini tinggi dia, tapak dia yang ni. Tapak dia ialah 22 tolak 0, dapat 22 lah. Okey, ini zarah A, ini zarah B. Okey, kita kira dulu yang trapezium ni. Trapezium ni nak kira luas dia 1/2. Pendek, ni pendek tambah panjang ni. V tambah 21 darab dengan tapak 10. Okey, sama dengan 1/2 darab dengan 10. Kita akan dapat 5. V tambah 21. Okey, bila ada bracket ni, kita buang bracket tu. 5 darab V, kita akan dapat 5V. Tambah 5 darab 21, kita akan dapat 105. Kalau tak tahu, tekan kalkulator. 5 darab 21,
kita dapat 105. 5V tambah 105 ni, ini ialah luas untuk trapezium. Okey. Segi 4. Kalau segi 4 senang, tapak darat dengan tinggi ni. 8 darat 21, saya dapat 168. Okey. Sekarang segitiga pula. Segitiga mesti ada 1/2. Darat tapak dia 6, darab 21. Dapat. Kalau kita tekan kalkulator, 1/2 darab dengan 6, darab dengan 21. Kita akan dapat 63. Okey. Untuk zarah A dah selesailah. Trapezium sudah, segi 4 sudah, segitiga sudah. Untuk zarah B, ini zarah B segitiga mesti 1/2, darat tapak 22, darat tinggi 36. Sama dengan, okey, saya tekan kalkulator. 1/2 darab dengan 22, darat 36, dapat 396. Okey, 396. Ini ialah zarah A. Saya ulang sekali lagi, ini zarah A, ini ialah zarah B. Okey, kalau kita tambah tiga-tiga ni, ni tambah ni tambah ni, dia akan sama dengan yang ini. Okey, saya tulis 5V tambah 105 tambah 168 tambah 63 sama dengan 396. Okey, 5V tambah ini, saya boleh tambah semua. Berapa dapat ni? Saya tekan kalkulator. Okey, 105 tambah 168 tambah dengan 63. Okey, dapat 336. Dapat 336 sama dengan 396. Okey, nombor yang 3 ni dah jadi yang ini, 336. Sekarang 5V sama dengan 396 tambah 336 ni pindah belakang, dia akan jadi tolak 336. 5V sama dengan 396 tolak 336 akan dapat 60. Okey, bila sampai sini V sama dengan 60/5. 5 turun bawah. V sama dengan 60/5 ataupun 60 bahagi 5, kita akan dapat 12. Jadi nilai V yang kita cari ialah 12.